Hai, ini adalah amaran bahwa perbincangan kita selepas ini akan mengandungi banyak kandungan yang mengganggu tentang keganasan seksual. Jadi, sesiapa yang mudah terkesan dengan perkara itu harus ambil perhatian. Sekarang, mari kita lihat satu klip dan kemudian kita akan membincangkannya. Saya pegang penukul di tangan saya, tekan, dan ia suruh saya turunkan penukul itu. Saya nampak dia ketika mereka membunuhnya. Mereka tangkap dia dan masa itulah kami dengar dia menjerit. Jeritan yang dia laungkan demi nyawanya. Ia kelakar, ia untuk memindahkan mereka dari satu kepada yang lain. Mereka gembira di sana. Saya dengar jeritan itu, saya dengar dia menjerit. Anda akan melihat wajah dan alat kelamin mereka dicacatkan berkali-kali. Seolah-olah mereka mahu menyakiti dengan cara yang paling kejam. Mereka telah mentakrifkan semula kejahatan. Baiklah, itu hanyalah petikan daripada laporan besar yang baru saja dikeluarkan. Hari ini hari Rabu 13 Mei. Laporan ini dikeluarkan semalam oleh sebuah suruhanjaya awam di Israel yang telah menghabiskan 2,5 tahun terakhir menyiasat kekejaman pada 7 Oktober apabila Hamas melakukan pembunuhan beramai-ramai yang terburuk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust. Laporan ini berdasarkan ribuan video, klip audio, testimoni daripada mangsa, tebusan dan saksi. Memang ribuan jumlahnya. Dan sebelum kita bercakap tentang itu, saya hanya ingin katakan bahwa sebelum laporan itu dikeluarkan, New York Times menerbitkan satu artikel pendapat oleh Nicholas Kristof yang kononnya menyatakan bahwa Israel melakukan kekejaman seperti itu ke atas tahanan Palestina setiap hari dan segala jenis jenayah seksual. Artikel beliau mempunyai ribuan perkataan, dan ia mengandungi fitnah darah yang sangat tidak masuk akal, seperti Israel melatih anjing untuk merogol lelaki Palestina. Ada juga wanita, tetapi kebanyakannya lelaki, melalui seks anal. Sekarang, Mark, mari kita berbincang sekejap tentang masa artikel Kristof dan juga apa yang kita lakukan. Saya hanya ingin katakan dan ingatkan orang ramai. Anda bukan sahaja pernah menjadi duta ke United Kingdom, tetapi Anda juga telah menghabiskan bertahun-tahun sebagai penasehat kepada Perdana Menteri, termasuk Netanyahu, dan juga sebagai juru cakap. Dan apabila pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober berlaku, Perdana Menteri Netanyahu memanggil Anda untuk menjalankan semacam tugas sebagai anggota simpanan bagi berkhidmat sebagai juru cakap, tetapi juga untuk menangkis. Walaupun terdapat begitu banyak tuduhan dan ramai orang di dunia mengatakan bahwa semua perkara ini tidak berlaku, walaupun ia telah didokumenkan dengan baik, dan Anda menghabiskan berbulan-bulan di hadapan kamera, bercakap dengan CNN, BBC, berbagai jenis saluran berita yang menuduh Israel melakukan pelbagai jenayah. Dan Anda berdiri di sana menangkis tuduhan mereka? Jadi, bolehkah Anda ceritakan sedikit tentang perkara itu sekarang? Jadi saya kembali bekerja untuk Perdana Menteri. Saya rasa ia adalah pada hari berikutnya. Jadi ia mungkin pada 8 atau 9 Oktober 23. Dan seperti yang Anda katakan tadi, saya berada di sana selama beberapa bulan. Di situlah kita sebenarnya bertemu buat pertama kali. Kerana Anda juga bekerja di pejabat Perdana Menteri ketika itu. Dan lihat, ia adalah satu tempoh yang sukar kerana negara sedang dalam keadaan terkejut. Dan pemahaman tentang malapetaka atau tragedi itu, apa yang telah berlaku kepada kita, ia tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia berlaku secara beransur-ansur apabila kami semakin memahami apa yang dilakukan oleh Hamas terhadap rakyat kami, terhadap rakyat Israel dan yang lain pada 7 Oktober. Dan kemudian apa yang berlaku selepas itu kepada tebusan-tebusan yang dikurung di penjara bawah tanah Gaza, terperangkap di dalam terowong, dan mereka didera. Saya ingin katakan sesuatu di sini. Banyak maklumat yang kami perolehi pada masa itu mengenai jenayah Hamas datang daripada Hamas sendiri.
Memang benar, terdapat kamera keselamatan dan kamera lalu lintas dan sebagainya yang merakam banyak keganasan. Tetapi majoriti keganasan yang paling ngeri dan berdarah, termasuk keganasan seksual, datang daripada kamera Hamas kerana mereka merakam apa yang mereka lakukan. Dan di sini saya rasa kita belajar sesuatu tentang Hamas dan tentang keganasan jihadis itu sendiri. Kerana lihat, sepanjang 100 tahun yang lalu, sepanjang abad yang lalu, kita telah melihat ramai pemimpin yang kejam dan ganas. Sama ada anda bercakap tentang Hitler di Jerman, atau Stalin di Rusia, atau Mao di China. Pembunuh beramai-ramai, ya? Orang yang bertanggungjawab atas berjuta-juta kematian. Tetapi mereka sentiasa cuba merahsiakan kekejaman mereka. Betul? Ada satu ucapan terkenal oleh Himmler kepada SS, di mana dia bercakap tentang betapa bagusnya kita membunuh semua orang Yahudi, tetapi kita tidak boleh sekali-kali bercakap tentang perkara ini. Betul, kita sedang melakukan, dari sudut pandangan dia, kita sedang melakukan sesuatu yang hebat, satu jasa kepada kemanusiaan, kepada Eropah, dengan membasmi semua orang Yahudi itu. Tetapi kita tidak patut bercakap mengenainya. Ia mesti dirahsiakan. Dan jika anda menuduh Rusia, Stalin dan Gulag melakukan perkara-perkara yang dahsyat, anda akan dituduh sebagai anti-Soviet, anti-kelas pekerja, ya, anti-kontra-revolusi. Dalam erti kata lain, mereka sentiasa menafikan tuduhan terhadap mereka. Dan di sini Hamas menyiarkan secara langsung, hampir secara masa nyata di pelbagai platform sosial, pembunuhan beramai-ramai mereka, pemenggalan kepala dan rogol mereka. Dan banyak maklumat yang kita ada, sudah tentu, ada apa yang kita baru saja lihat sekarang, iaitu keterangan daripada orang-orang yang menjadi mangsa keganasan Hamas, ya, dan kekejaman Hamas, yang masih hidup untuk menceritakan, yang mungkin hanya sebilangan kecil daripada mereka yang terlibat. Ya, hanya sebilangan kecil daripada mereka yang terlibat dalam keganasan Hamas. Tetapi hakikat bahawa Hamas dengan bangganya memaparkan perkara itu, mereka tidak rasa perlu untuk menyembunyikannya. Mereka sebenarnya mengiklankan kekejaman mereka. Dan itu sesuatu yang kita belum pernah lihat sebelum ini. Dan apa maksud semua itu? Dan apa yang itu beritahu kita tentang sifat Hamas dan keganasan jihadis secara umumnya? Jadi, apa yang menarik tentang perkara ini, Anda memang betul. Dan ini membawa kita kepada satu perbincangan yang sangat penting yang telah berlaku di Israel sejak 7 Oktober. Tidak lama selepas itu, saya tidak pasti, dalam seminggu selepas kekejaman itu, pejabat Perdana Menteri telah mengumpulkan semua rakaman yang dikeluarkan oleh Hamas. Bukan sahaja, seperti yang Anda katakan, kamera CCTV di selatan Israel. Ini adalah rakaman Hamas yang membanggakan apa yang mereka lakukan dan menghasilkan sebuah video. Saya rasa ia berdurasi 47 menit kalau saya tidak silap, untuk ditunjukkan kepada dunia. Tetapi, satu keputusan telah dibuat, dan Anda berada dalam mesyuarat semasa keputusan ini dibuat. Untuk tidak menyiarkan video mengerikan ini secara meluas, kerana di dalamnya Anda melihat sesuatu yang sungguh tidak dapat dipercayai. Anda melihat wanita-wanita yang kakinya terbuka begitu luas sehingga patah dan pinggul mereka patah dan mereka dibiarkan untuk mati. Mereka ada lelaki yang kemaluannya telah dipotong, mereka ada bayi yang dibakar dan keluarga diseksa di hadapan kanak-kanak, serta kanak-kanak diseksa di hadapan ibu bapa. Ia memang menjijikan. Atau menjijikan pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Tapi apapun, maksudnya klip ini, video 47 menit ini, bukanlah semua kekejaman yang berlaku. Tapi ia, Anda tahu, katakanlah, untuk memberi gambaran jelas tentang apa yang mereka banggakan. Dan keputusan itu dibuat terutamanya untuk melindungi keluarga mangsa-mangsa ini. Terdapat dua jenis mangsa di sini. Terdapat wanita dan lelaki yang mati, dan lelaki juga telah didera secara seksual, wanita dan lelaki yang telah mati, yang telah dibunuh selepas diseksa. Terdapat wanita dan lelaki yang terselamat daripada kejadian ini yang masih hidup dan kemudian terdapat mayat-mayat dibawa sebagai tebusan ke Gaza dan rakyat Israel yang masih hidup serta warga asing dari negara lain juga dibawa ke Gaza. Dan terdapat juga rakaman mengenai perkara itu. Jadi sebagai contoh, kami tahu tentang Hersh Goldberg Pauline yang dilihat berada di belakang sebuah truk pickup. Tangannya telah putus akibat letupan
dan dia telah dibawa sebagai tebusan ke Gaza. Dan sebenarnya penduduk Gaza semua bersorak, ketawa, dan mengejek orang-orang malang yang tidak bersalah ini. Ramai antara mereka sangat muda, dan ada juga yang sangat-sangat tua. Sekarang, satu keputusan telah dibuat bahwa ini benar-benar. Ramai keluarga tidak mahu orang tersayang mereka ditunjukkan seperti itu di depan kamera, memang boleh difahami. Dan sebab kedua, mungkin sama penting, ialah video seperti itu, jika disebarkan secara meluas, boleh bertukar menjadi sejenis pornografi ganas. Seperti Anda tahu, orang yang terangsang dengan menonton keganasan, terutamanya terhadap orang Yahudi, boleh dikatakan begitu. Telah diputuskan bahwa video ini akan ditayangkan kepada kumpulan terpilih duta dan wakil media. Bukan semua wartawan, hanya sesetengah wartawan sahaja. Dan perkara yang sama membawa video itu juga ke Amerika Syarikat dan Eropah, serta menayangkannya kepada orang-orang terpilih. Sekarang, kenapa saya bangkitkan perkara ini? Karena semasa kami sangat berhati-hati tentang sensitiviti keluarga dan semua ini, mesin propaganda antisemitik sudah pun beroperasi. Menafikan bahwa semua ini pernah berlaku. Dan lebih teruk lagi, kembali kepada semua ini salah Israel. Dan Israel kini membunuh rakyat Palestina dan membuat mereka kelaparan dan sebagainya. Jadi, seperti kata pepatah terkenal, apabila satu pembohongan sudah tersebar ke seluruh dunia, sebelum kebenaran sempat memakai seluarnya. Jadi sekarang persoalannya, adakah kita menyesal karena tidak bertindak lebih awal dan mengambil alih untuk menunjukkan kepada dunia kekejaman itu? Dan sekarang apa yang kita ada ialah Nick Kristof di New York Times yang menuduh kita dengan pelbagai jenis pembohongan sekarang. Sebenarnya, walaupun Anda tidak tahu selebihnya pembohongan itu, Anda patut tahu bahwa mustahil untuk melatih anjing supaya meliwat tahanan, oke? Yang memang mustahil. Dan sebenarnya, semua jurulatih anjing pun berkata begitu, dan semuanya. Dan sesiapa yang mengatakan begitu, jadi selebihnya yang dia tulis di situ, yang juga menjijikkan. Jadi apa yang saya coba katakan ialah, dalam 2,5 tahun kebelakangan ini, antisemitisme telah meletus. Dan ramai orang kata Israel mempunyai PR yang teruk, yang mana Anda tahu, saya tidak setuju dengan itu. Saya rasa PR tidak, bukan. Anda tidak boleh melawan Nazisme dengan PR. Tetapi persoalan tentang rogo dan perkara-perkara mengerikan, serta grafik yang Anda lihat dalam video itu, terdapat seorang ahli Knesset yang menjadi wira pada 7 Oktober. Sebenarnya, pada hujung minggu itu ada cuti, dan dia berlari keluar dari rumahnya dan membunuh pengganas. Dia benar-benar seorang wira yang hebat, Almog Cohen itu namanya. Dan selepas menonton video itu, dia keluar lalu muntah dan pengsan. Jadi saya paham kenapa kita tidak melakukannya, tapi saya ingin tahu, adakah awak rasa itu satu kesilapan? Jadi saya akan jawab itu. Tapi saya mau tangani beberapa perkara lain yang awak bangkitkan. Pertama sekali, hakikat bahawa apabila tebusan dibawa masuk ke Gaza, ramai daripada mereka cedera, ramai yang berdarah. Dan kita lihat kegembiraan rakyat Gaza di jalanan, betul? Saya rasa ia hanya menunjukkan tahap kebencian yang ada terhadap rakyat Israel dan orang awam Israel dalam kes ini. Dan saya rasa ramai orang mempunyai ilusi. Terdapat satu sidang media terkenal apabila Presiden Trump bertemu dengan sekumpulan tebusan yang telah dibebaskan. Dan dia bertanya kepada mereka, adakah terdapat seorang pun rakyat Gaza yang Anda tahu? Seperti kisah-kisah tentang Holocaust, di mana orang bersembunyi dan seorang wanita Kristian, bukan Yahudi, yang membawa mereka makanan secara rahsia dalam situasi ini. Dan dia seolah-olah bertanya, adakah terdapat contoh seperti itu di Gaza? Dan tidak seorang pun tebusan dapat menceritakan tentang seseorang yang melayan mereka dengan baik, yang memberi layanan lebih baik atau seumpamanya. Jadi itu hanyalah sebahagian daripada realiti yang kita perlu sedar bahawa kita sedang hadapi. Baiklah. Sekarang mengenai filem yang anda sebutkan tadi, ia dibuat terutamanya daripada sumber-sumber Hamas sendiri, betul? Dan mungkin selepas itu, sebahagian kepimpinan Hamas berkata, mungkin kami telah melakukan kesilapan menyiarkannya. Tetapi mereka tidak dapat menarik balik apa yang telah mereka keluarkan. Saya telah menonton filem itu terlalu banyak kali. Saya tidak muntah, tetapi ia memang tidak mudah. Kerana pada mulanya, kami menerima banyak misi solidariti yang datang ke Israel daripada Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri.
Dan Perdana Menteri Netanyahu membuat keputusan bahawa beliau akan memastikan mereka semua menonton filem itu. Mungkin bukan keseluruhan 47 minit, tetapi ia sudah mencukupi. Dan saya perlu beritahu anda tidak boleh menyuruh orang asing menontonnya tanpa duduk bersama mereka. Jadi, saya telah menonton filem ini terlalu banyak kali. Kerana setiap kali, anda tahu, Menteri Luar Czech atau Menteri Luar Perancis atau anda tahu pemimpin Itali, mereka semua, Netanyahu berada di sana menonton filem itu. Dan saya, sebagai sebahagian daripada kaki tangannya pada masa itu, turut menonton filem itu. Dan ia bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memang tidak mudah langsung. Dan apabila anda menontonnya kali kedua atau ketiga, anda tidak menjadi kebal. Ia tetap sukar setiap kali. Bagaimana reaksi para kenamaan ini? Saya ingat satu pertemuan dengan ini. Yang baru, Anda. Adalah, saya melihat satu pertemuan dengan delegasi Czech dan beberapa orang di pihak Czech dalam bilik itu mula menangis. Memang sangat sukar untuk ditonton. Dan kami, anda tahu, kemudian keputusan diambil untuk, jika kami boleh tunjukkan kepada orang ramai, anda tahu, di Israel, kami juga boleh tunjukkan di luar negara. Dan seperti yang anda katakan, keputusan telah diambil untuk membenarkan filem itu ditayangkan secara terpilih di luar negara, supaya orang ramai akan faham apa yang sedang dihadapi oleh Israel. Baik. Dan jenis jenayah anda tahu, apa yang kami alami dan apa sebenarnya Hamas itu. Baik. Ia telah diputuskan untuk tidak memuat naiknya di YouTube untuk tontonan semua orang. Walaupun saya nampak apabila Netanyahu melawat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, adakah ia tahun lepas atau tahun sebelumnya dia sebenarnya? Memuat naiknya, anda tahu, dengan kod tertentu supaya orang boleh menontonnya. Saya tidak pasti sama ada ia keseluruhan filem atau sebahagian daripada filem itu, tetapi memang ada. Tetapi pemikirannya, sama ada betul atau salah, pemikirannya seperti yang anda katakan dengan betul. Pemikirannya ialah, adakah anda merendahkan nilainya dengan sekadar menyiarkannya kepada umum? Dan satu lagi jawapannya ialah, anda sebenarnya cuba meyakinkan pembenci Israel, kerana mereka hanya akan kata semuanya AI, semuanya palsu, seperti yang orang katakan apabila mereka ditunjukkan bukti. Jadi, adakah ia benar-benar mengubah keadaan jika anda menyiarkannya kepada umum? Dan perkara ketiga, yang anda bincangkan secara ringkas, tetapi ia layak diberi perhatian lagi, ialah isu keseluruhan keluarga mangsa. Dan jika anda mempunyai seorang anak perempuan yang telah dirogol, ya, adakah anda mahu gambarnya tersebar untuk semua orang lihat? Dan jika anda katakanlah keluarganya musnah dan anda adalah neneknya, dan terdapat gambar salah seorang cucu anda dalam keadaan yang sangat berdarah, adakah anda benar-benar mahu perkara itu tersebar? Dan saya masih ingat pada hari pertama perang, pada 7 Oktober, saya melihat sesuatu di TV Israel tentang seorang wanita muda Israel yang sedang melarikan diri daripada 3-4 orang perogol pengganas ini yang mengejarnya, dan dia sedang melawan. Dan saya fikir ini sebenarnya, ini adalah rakyat Israel yang melawan semula terhadap kekejaman yang sangat dahsyat ini. Dan itu telah dikeluarkan dari siaran. Saya rasa keluarga wanita itu mungkin telah meminta ia dikeluarkan dari siaran. Jadi kita perlu memikirkan tentang keluarga-keluarga tersebut. Tetapi untuk menjawab soalan anda, saya rasa ada hujah di kedua-dua belah pihak. Sama ada kita patut menyiarkan video itu atau tidak. Ada hujah yang boleh dikemukakan untuk dan ada hujah yang boleh dikemukakan menentang. Saya, mungkin kerana saya sinis, saya tidak fikir jika kita melakukannya, ia akan mengubah keadaan. Sekali lagi, orang yang fikir Israel itu teruk akan fikir Israel berbohong. Mereka fikir orang Yahudi mengawal media sosial. Saya harap kita memang mengawalnya ya, tapi kita tidak. Dan semua ini hanyalah rekaan, betul? Semuanya AI. Jadi saya tidak pasti, sekali lagi, jika keputusan telah dibuat untuk menyiarkan semua perkara ini secara masa nyata, betul. Adakah ia akan menjadi sesuatu yang mampu mengubah naratif global? Saya rasa jika anda lihat kebencian terhadap Israel di seluruh barat dan tiba-tiba semakin meningkat, ya, kebencian terhadap orang Yahudi, kebencian terhadap Israel, saya rasa ia lebih berkaitan dengan apa yang sedang berlaku di barat daripada apa-apa yang berlaku di negara kita. Dan ia lebih berkaitan dengan kita sebagai orang Yahudi daripada apa yang kita lakukan sebagai satu bangsa. Oh, saya sangat setuju. Tetapi, perkara yang paling mengejutkan bagi saya ialah, jika saya ingat dengan betul, maksud saya, selain daripada awak kata kita telah trauma. Ia sangat sukar untuk mengumpulkan kekuatan itu. Ia sedikit seperti melahirkan anak. Maksud saya, maafkan saya kerana menyebut kedua-duanya sekali. Tetapi awak tahu, salah satu perkara yang selalu dikatakan oleh wanita yang melahirkan anak, termasuk saya sendiri, ialah awak fikir ini sangat menyakitkan dan saya takkan pernah lupakan. Dan kemudian, bila dapat bayi seterusnya, awak lupa dan awak kata, Ya Allah.
Jadi, saya tak dapat nak rasai semula kepedihan yang sama yang saya rasa pada 7 Oktober dan juga pada 8 Oktober. Sekarang ia lebih kepada intelektual. Namun, saya masih ingat betapa terkejutnya saya dengan antisemitisme yang tercetus akibat kekejaman itu. Jadi, bukannya empati atau simpati terhadap orang Yahudi di Israel, sebaliknya yang berlaku. Sekarang, saya sepatutnya tidak terkejut dengan perkara itu. Kerana entah bagaimana kekejaman jihad ini telah memberi kebenaran kepada antisemitisme barat yang terpendam di pihak kiri dan juga di pihak kanan. Ia mula muncul secara perlahan-lahan dan keadaannya semakin teruk kerana kampus-kampus di seluruh barat kini dipenuhi dengan lambang swastika. Kita kini melihat golongan kanan ekstrim. Ia masih lebih banyak di pihak kiri, boleh dikatakan. Tetapi di pihak kanan juga, kita tahu Tucker Carlson dan Anda tahu pengesahan fitnah darah serta antisemitisme secara terang-terangan. Dan saya tidak menyebut antisemitisme itu dengan sewenang-wenangnya. Saya tidak fikir semua perkara adalah antisemitisme, tetapi dakwaan seperti kita melatih anjing untuk meliwat tahanan sama saja seperti dakwaan bahwa kita mengawal semua bank. Dan by the way, awak kata, awak harap kita mengawal media sosial. Itu memang bagus. Mungkin saya takkan ada overdraft kalau saya mengawal bank, oke? Tapi bahagian yang paling menyedihkan ialah, dan kita tahu media kita, media sayap kiri Israel, memang tak membantu. Sebenarnya, ia menyakitkan kerana banyak daripadanya terlalu sibuk cuba menjatuhkan Netanyahu sehingga ia terlalu mengkritik diri sendiri. Ya, kita melakukan kekejaman. Dan kemudian musuh-musuh berkata, nampak tak orang Israel sendiri yang cakap begitu? Apapun, maksud saya sekarang ialah, saya tak tahu, kita tak boleh ubah semula apa yang dah berlaku dalam 2,5 tahun kebelakangan ini. Tapi hakikatnya, The New York Times menerbitkan sampah macam ni. Sekarang, kita dah lama tengok The New York Times terbitkan sampah dan sampah anti-Israel. Dan ia dah berlaku lama sebelum 7 Oktober. Tapi ini memang luar biasa, sebab Nicholas Kristof ialah pemenang hadiah Pulitzer, bukan calang-calang orang yang kita cakap ni. Dan lagi satu, lembaga editorial The New York Times sebenarnya boleh je pilih, bukan sekadar siarkan di ruangan pendapat, malah boleh je terus tolaknya dan kata, kita tak boleh buat macam ni. Itu surat khabar yang memang semak fakta dan semua benda ni. Lupakan je lah, okey? Jadi, apa yang saya nak cakap sekarang ni, taktik kita, saya kenal orang yang cakap benda sama. Orang yang cakap, kita tak kisah, lupakan keluarga-keluarga tu. Kita kena sebarkan video ni. Sebahagian daripada orang yang sama tu kata, kesilapan kita dalam usaha PR kita dan masa tu, awak memang sangat sibuk uruskan semua tu dalam bulan-bulan selepas 7 Oktober, kesilapan kita ialah itu. Kita sedang melawan golongan jihadis dan antisemitisme di peringkat dunia, melawan, maksud saya, secara retorik dan awak tahu, secara ideologi. Dan mereka langsung tak ada masalah untuk menipu. NGO sayap kiri, jihadis radikal, apa saja. Ada satu kempen besar-besaran dan kita terlalu sibuk berkata benar sampai kita tak sempat, kita asyik cuba mengejar. Dan contoh yang baik ialah setiap kali seseorang menuduh kami atau Hamas kata kami mensasarkan sebuah hospital di Gaza dengan peluru berpandu. Atau apa-apa saja, dan Anda perlu bangun dan berkata, dan apa yang Anda, tapi Anda baru saja membunuh sekumpulan orang di hospital. Anda terpaksa berkata begini, begitu juga dengan IDF, tentera Israel, dengan berkata, kami tidak pernah mensasarkan orang awam. Dan jika ini berlaku, kami sedang menyiasatnya. Dan jika ia berlaku, juru cakap IDF akan berkata, kami memohon maaf. Jika ia berlaku, itu adalah satu kesilapan. Baiklah, sekarang saya tahu ramai orang yang berkata itu bukan cara untuk melawan pembohongan yang dilemparkan terhadap Anda. Anda terlalu sibuk memberitahu kebenaran. Tunggu, kami akan menyiasat. Apabila Anda selesai menyiasat, ia sudah tidak penting lagi. Ia sudah tersebar kemana-mana. Dan dakwaan pembunuhan beramai-ramai, kebuluran di Gaza, tidak kira berapa kali Anda buktikan dengan fakta bahwa ia tidak benar. Jadi saya langsung tidak ada jawaban untuk perkara ini. Tetapi,
Adakah awak akan berdiri di CNN dan hanya berbohong serta berkata, "Tidak, itu tidak benar, kami tidak melakukannya"? Jawapannya ialah, saya tidak akan berbohong. Tetapi awak perlu bercakap benar. Sekurang-kurangnya awak mesti bercakap benar. Tetapi awak katakan kebenaran. Katakan perkara ini sedang disiasat, tetapi saya boleh beritahu awak, Israel tidak mensasarkan hospital, betul? Dan itu adalah kebenaran. Atau awak katakan, Israel tidak mensasarkan orang awam yang tidak bersalah. Ia menarik kerana seperti ada insiden pada permulaan perang menentang Iran, di mana serangan Amerika nampaknya secara tidak sengaja mengenai sebuah sekolah kanak-kanak. Ingat, dan New York Times juga menghebohkan perkara itu. Dan orang Amerika mengambil pendirian yang sangat tegas, kan? Bagaimana anda boleh ulangi perkara itu? Ini belum disahkan. Dan saya tidak pasti ia membantu orang Amerika, ya. Jadi apapun yang anda lakukan, anda mungkin tidak akan menang. Itulah hakikatnya. Saya rasa penting untuk berkata benar. Dan kebenarannya, kan? Anda tahu, jika anda menembak 1,000 roket ke Gaza untuk membunuh pengganas Palestin, kan? Dan satu tersasar. Jadi itulah yang akan menjadi tumpuan media, kan? Itulah kebenarannya. Itulah sifat peperangan. Saya tertanya-tanya, dengan izin anda bercakap tentang peningkatan antisemitisme sejak 7 Oktober 23. Dan penting untuk menegaskan satu perkara di sini. Jika anda dengar pendapat yang betul secara politik di luar negara, Australia, Kanada, Amerika Syarikat, Eropah, mereka akan kata, sudah tentu, antisemitisme ini tidak wajar, mereka akan kata. Tetapi mereka akan kata, tetapi ini adalah tindak balas kepada tindakan Israel, betul? Ia adalah tindak balas yang tidak wajar, tetapi semuanya disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan Lubnan dan sebagainya. Dan mereka benar-benar salah faham. Mereka benar-benar salah faham. Terdapat peningkatan sentimen anti-Yahudi di seluruh dunia selepas Hitler berkuasa di Jerman. Itulah kebenarannya. Di seluruh Eropah, di seluruh Amerika, selepas tahun 1933, selepas Nazi berkuasa di Jerman, ia memberi dorongan dan tenaga kepada golongan anti-Yahudi di seluruh dunia. Dan anda dapat lihat ia meningkat dari Perancis ke Poland, ke Britain, hingga ke Amerika Syarikat, betul? Sentimen anti-Yahudi meningkat kerana golongan anti-Yahudi saling mempengaruhi antara satu sama lain. Dan jika salah seorang berjaya, mereka semua akan teruja. Dan saya rasa itulah penjelasan yang tepat tentang peningkatan sentimen anti-Yahudi di dunia. Bukan saja anti-Yahudi dari golongan jihadis, tetapi juga anti-Yahudi dari golongan sayap kanan dan sayap kiri. Jika antisemitisme dilihat berjaya, maka akan ada yang meniru. Dan salah satu sebab Nazisme hilang kredibiliti adalah kerana ia kalah. Ia telah ditewaskan secara ketenteraan. Ketika Hitler masih ada pada tahun 1930-an dan hanya ada anti-Yahudi di Jerman serta mereka belum lagi ditewaskan, sekali lagi, ia hanya memberi inspirasi kepada golongan anti-Yahudi di seluruh dunia. Dan satu perkara terakhir, dan saya rasa ini penting untuk dikatakan, dan saya rasa kami pernah menyebutnya dalam podcast kami sebelum ini, tetapi ia wajar diulang. Ada satu mitos yang sangat menenangkan. Dan mitos itu ialah, para antisemit semuanya adalah orang yang tidak berbudaya, tidak berpendidikan, kasar, tidak terurus, betul? Mereka semua sekumpulan skinhead buta huruf dengan tatu. Saya tak tahu, mungkin ada skinhead yang sangat bijak dengan tatu, ya? Tapi itulah stereotipnya. Dan hanya jika mereka mendapat pendidikan yang lebih baik, dan hanya jika mereka lebih memahami orang Yahudi, maka mereka tidak akan menjadi antisemit. Dan sebenarnya, itu semua mengarut. Ia hanyalah satu mitos. Ia adalah mitos yang menenangkan, kerana jika anda percaya begitu, maka hanya dengan sedikit pendidikan dan sedikit, anda tahu, kebaikan, tidak akan ada antisemitisme, betul? Sebenarnya, dan New York Times, dan artikel ini adalah contohnya, setengah orang yang paling berpendidikan dan berbudaya juga boleh bersikap antisemitik. Wagner, sama ada anda suka atau tidak, tetapi tiada siapa yang menafikan bahawa sumbangan Wagner kepada muzik adalah sangat besar. Seorang lelaki yang memberi sumbangan penting kepada budaya barat, juga seorang antisemit. Voltaire, bapa kepada pencerahan Perancis, sangat penting dalam perkembangan intelektual barat. Antisemitik. Dostoyevsky, sastra Rusia, antisemitik. Malah Shakespeare, terdapat perdebatan, The Merchant of Venice. Adakah beliau mencerminkan stereotip pada zamannya, atau mencerminkan kebencian dan prasangka beliau sendiri? Mungkin ia berada di antara kedua-duanya, bukan? Tetapi hakikatnya, seluruh idea bahawa orang bijak, orang berpendidikan, tidak boleh menjadi antisemitik. Jadi di New York Times, anda boleh memenangi hadiah Pulitzer dan anda masih boleh menjadi antisemitik.
Anda boleh mempunyai ijazah kedoktoran di Universiti Columbia dan anda masih boleh menjadi anti-Semitik. Anda boleh menulis drama terbaik dan rancangan televisyen terbaik. Dan tahu tak, anda masih boleh menjadi anti-Semitik. Bukan sekadar boleh jadi. Pada masa kini, golongan akademik memang sudah mencurigakan, saya harus katakan. Sudah tentu anti-Israel, dan kemudian mereka mendakwa itu bukan antisemitisme, dan sebagainya. Tapi saya cuma nak buat sebelum kita, seperti yang kita lakukan, mengakhiri podcast kita dengan sedikit ulasan tentang politik Israel, saya cuma nak bangkitkan satu perkara lagi tentang keganasan seksual. Sebab saya tak nak petik daripada tulisan Gigi Christoph itu adalah, Anda tahu, atas sebab-sebab yang jelas, tapi dia sangat terperinci dan eksplisit. Dan butiran di situ tentang apa yang dilakukan oleh pengawal penjara dan juga peneroka tanpa nama yang berkeliaran melakukan liwat dan rogol. Dan ia memang tak masuk akal, oke? Mengikat kemaluan orang. Sedangkan perkara itu sebenarnya berlaku pada 7 Oktober. Dan bukan itu sahaja. Dan Christoph kata, ya, ia berlaku pada 7 Oktober, tapi di Israel ia berlaku setiap hari, oke? Itu adalah satu pembohongan yang begitu besar. Anda tahu, Anda tak perlu pun siasat perkara itu. Boleh saya tanya Anda? Kami tak sebut perkara ini di sini, tapi sudah tentu. Kalau anda rujuk sumber Hamas dan sumber yang menyokong Hamas, anda akan dengar semua perkara ini. Jadi, itulah masalahnya. Itulah masalahnya. Dan mereka dibayar untuk melakukannya dan sebagainya. Tapi saya cuma nak ingatkan seseorang tentang satu kajian. Ia adalah tesis kedoktoran yang dilakukan, saya percaya kira-kira 40 tahun lalu, hampir 50 tahun lalu, oleh seorang wanita saya rasa di University Ibrani. Dan kita boleh semak perkara itu. Siapa yang menulis tesis itu? Mengatakan bahwa hakikat askar Israel tidak merogol wanita Palestina karena mereka bersikap perkauman. Bahwa askar Israel begitu rasis sehingga mereka langsung tidak peduli. Mereka langsung tidak sudi untuk merogol wanita Palestina. Jadi, isu membangkitkan kes rogol sebagai cara untuk menyerang askar Israel ini. Walaupun kami tidak merogol. Walaupun kami tidak merogol mereka, ia tetap menjadi isu. Dan Anda tahu, perkara terakhir ialah bukan sahaja kekejaman seksual dilakukan dan dibanggakan. Maksudnya, keganasan seksual telah dijadikan alat perang dalam keseluruhan konflik ini. Ia pernah berlaku sebelum ini. Selalu ada, kita pernah dengar cerita, untuk semua peperangan, memang ada askar-askar tertentu yang mungkin merogol atau merompak. Maksud saya, perkara itu memang berlaku semasa waktu perang. Dan satu-satunya persoalan ialah sama ada tentara Anda, tentara yang dimaksudkan, mengadakan mahkamah tentara terhadap mereka, menghantar mereka ke penjara, apa sahaja, bagaimana mereka dilayan. Sekarang, berbeza pula dengan pejuang Hamas yang dianggap sebagai wira apabila mereka melakukan liwat, rogol, dan memotong kemaluan. Mereka menghabahkannya, mereka langsung tidak menyembunyikannya, mereka gembira. Jadi, maksudnya, penting untuk ditekankan bahwa ini, dan juga penting untuk ditekankan bahwa ini adalah pergerakan yang disokong oleh Iran, pergerakan jihad yang disokong Iran, dan Hizbullah. Dikatakan lebih teruk lagi daripada Hamas. Dan sekiranya ia menceroboh Israel, merentasi sempadan di utara, seperti yang dilakukan oleh Hamas di selatan, kita akan menyaksikan jenis keganasan seksual yang sama, atau mungkin lebih teruk boleh dikatakan. Boleh saya cakap sesuatu sebelum kita teruskan? Ya. Satu perkara terakhir. Ada satu cerita dalam akhbar British, kira-kira 2-3 minggu lepas, di mana mereka menyiasat tentang Gaza. Dan mereka melaporkan bahawa Hamas mengagihkan bantuan dan menggunakan pengagihan bantuan itu sebagai cara untuk mendapatkan layanan seksual serta memeras ugut wanita. Kalau anda mahu dapatkan bantuan untuk keluarga anda perlu bawa anak perempuan anda ke sini. Atau saya akan tidur dengan wanita muda yang sudah berkahwin ini jika dia mahu makanan untuk anak-anaknya. Dan sudah tentu, itu adalah senjata yang digunakan oleh Hamas sebagai sebahagian daripada usaha mereka menakut-nakutkan penduduk mereka sendiri. Dan TK, siapa yang tidak melaporkan tentang Hamas yang mendera wanita di Gaza? The New York Times. Jadi ya, sekarang dengar sini. Selepas perkara yang menyedihkan itu, Anda tahu, memang tidak menyenangkan untuk bercakap tentang perkara ini. Tetapi ia tidak akan hilang begitu sahaja. Selepas perkara yang menyedihkan itu, mari kita bincangkan sesuatu lagi. Saya tidak semestinya mengatakan ia menggembirakan untuk bercakap tentang politik Israel. Tapi baiklah, mari kita bincangkan.
Dan kami juga telah berjanji kepada penonton dan pendengar kami bahawa kami akan sentiasa meluangkan 3-4 minit terakhir rancangan untuk memberikan kemas kini kerana ia semakin hampir. Itulah yang saya maksudkan, tepat sekali. Jadi berita besar minggu ini dalam politik Israel ialah parti-parti ultra-ortodoks atau salah satu daripadanya khususnya telah berkata bahawa mereka akan mempercepatkan pilihan raya. Mereka menarik diri daripada gabungan. Dan Netanyahu tidak menunaikan janjinya tentang undang-undang pengambilan tentera yang sepatutnya mengecualikan ramai pelajar yeshiva yang belajar sepanjang hari dan mereka tidak menyertai tentera. Dan pilihan raya akan diadakan lebih awal daripada yang dijangkakan sebelum ini. Kita sepatutnya boleh mengadakan pilihan raya pada bulan Oktober dan sekarang nampaknya kita akan mengadakan pilihan raya pada bulan September. Jadi pertama sekali, setelah saya katakan begitu, saya hanya perlu menguap kerana apa bezanya kalau pilihan raya diadakan pada bulan September atau Oktober? Tidak ada perbezaan besar pun. Untuk penonton dan pendengar Amerika kita, sudah tentu anda biasa dengan pilihan raya. Anda tahu ada tarikh Selasa pertama pada bulan November setiap 2 tahun, betul? Di Israel, seperti demokrasi berparlimen yang lain. 4 tahun, tidak. 2 tahun untuk pilihan raya pertengahan penggal. Oh, pilihan raya pertengahan penggal, ya? Tetapi dalam demokrasi berparlimen seperti Australia, seperti Britain, seperti Kanada, seperti Israel, pilihan raya diadakan apabila parlimen memutuskan bila ia akan diadakan dan ada had masa. Sudah tentu, mereka mesti mengadakan pilihan raya sebelum tempoh tertentu. Dan secara sejarahnya, hampir semua kerajaan Israel tamat sebelum tempoh penuh. Kerana semua kerajaan Israel adalah kerajaan gabungan. Dan apabila semakin hampir dengan tarikh pilihan raya, parti-parti yang berbeza dalam gabungan itu mahu membezakan diri mereka antara satu sama lain. Jadi biasanya kerajaan akan tumbang lebih awal. Kerajaan ini sebenarnya akan menjadi salah satu kerajaan yang paling lama dalam sejarah Israel. Walaupun segala yang telah berlaku. Ya. Ya. Dengan pembaharuan kehakiman pada 7 Oktober dan semua krisis yang berlaku. Ya. Ia adalah gabungan yang telah lama bertahan dan terus berfungsi. Saya enggan untuk terlalu teruja tentang perkara ini. Bukan sahaja kerana ia mungkin hanya mempercepatkan pilihan raya, mungkin sebulan lebih awal. Tetapi saya rasa dalam banyak cara ia menguntungkan kedua-dua belah pihak. Kerana penyokong teras Netanyahu adalah rakyat Israel biasa yang berkhidmat dalam tentera. Dan mereka tidak begitu gembira dengan kompromi kepada golongan ultra-ortodoks, di mana golongan muda mereka tidak perlu, anda tahu, anak-anak muda mereka tidak masuk tentera. Dan saya rasa bagi golongan ultra-ortodoks untuk berkata mereka marah kepada Netanyahu kerana dia tidak memberi apa yang mereka mahu dan mereka sedang berjuang untuk pelajar yeshiva, ya, itu memang baik untuk mereka. Jadi, membawa pilihan raya ke hadapan sebenarnya boleh menjadi situasi menang-menang untuk kedua-dua belah pihak. Biar saya ubah sedikit apa yang awak katakan, bukan kerana ia salah, tetapi kerana saya melihatnya dengan cara yang berbeza. Rang Undang-Undang Kerahan Tentera itu sedang dipanggil oleh pihak pembangkang yang menentangnya sebagai Rang Undang-Undang Mengelak Kerahan Tentera. Sekarang, ia bergantung pada bagaimana Anda melihatnya. Kerana Rang Undang-Undang ini sebenarnya akan meningkatkan pengambilan lelaki muda ultra-ortodoks dalam tempoh 5 tahun akan datang. Mereka yang tidak belajar di yeshiva atau perlu menyertai tentera. Jadi rang undang-undang ini sebenarnya adalah satu kompromi untuk meningkatkan perkhidmatan tentera dan membenarkan mereka yang belajar. Jadi ia sebenarnya bukan satu cara untuk mengelak kerahan tentera. Saya harus katakan, bukanlah dia tidak memberi mereka apa yang mereka mahu. Sekarang, mereka semua boleh mengelak kerahan tentera. Ini sepatutnya menjadi satu kompromi untuk dibuat. Untuk cuba, katakanlah, perubahan akar umbi dalam masyarakat Israel supaya lelaki muda Haredi tidak berasa malu. Ia bukan satu perkara memalukan di kawasan kejiranan mereka untuk mereka menyertai tentera dan sebagainya. Jadi, jika itu tidak diluluskan, seperti yang saya katakan, ramai orang yang mahu rang undang-undang itu diluluskan yang tidak percaya pada pengelakan wajib tentera. Mereka pikir ini akan membantu meningkatkan pengambilan wajib tentera. Boleh dikatakan, saya salah seorang daripada mereka. Saya rasa jika kerajaan Israel datang dengan tindakan keras dan berkata, semua ultra-ortodoks mesti masuk tentera esok, anda akan dapat lebih sedikit yang masuk tentera, kerana akan ada konflik dalaman. Dan kita telah melihat peningkatan dalam hal itu. Betul, jadi saya percaya untuk melakukannya dari bawah, perlahan-lahan dan secara beransur-ansur. Tapi baiklah, memang ada pertarungan itu. Dan saya juga ingin mengemukakan satu lagi perkara kepada orang yang tidak begitu biasa dengan sistem parlimen. Ironinya ialah jika apabila pilihan raya berlaku dan terdapat gabungan serta tiada rundingan. Dan jika terdapat kebuntuan, di mana tiada pihak yang dapat membentuk gabungan. Perdana Menteri Netanyahu kekal sebagai Perdana Menteri, pemangku Perdana Menteri sehingga kerajaan dibentuk.
Dan kenapa saya kata secara ironinya? Karena cobaan untuk menyingkirkan beliau sentiasa berlaku. Sama ada beliau menang, beliau, maksud saya bukan beliau secara pribadi, tetapi partinya mendapat jumlah kursi terbanyak, dan beliau mampu membentuk gabungan, maka beliau menjadi Perdana Menteri. Atau jika pihak pembangkang menang dengan jelas, di mana mereka mampu membentuk gabungan. Jadi dalam situasi itu, ia memang sudah jelas. Tetapi dalam case di mana ia tidak begitu jelas dan masih ada rundingan yang sedang berlangsung. Jadi, apa yang kita ada di sini ialah satu situasi di mana Perdana Menteri Netanyahu akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga satu gabungan dibentuk. Jika itu gabungan beliau akan kekal sebagai Perdana Menteri untuk beberapa tahun lagi. Dan jika itu bukan gabungan beliau, maksud saya, jika kedua-dua pihak pun tidak boleh, beliau juga akan kekal sebagai Perdana Menteri untuk tempoh yang agak lama. Karena kita pernah lihat berapa lama ia mengambil masa beberapa tahun lalu. Terdapat beberapa pusingan pilihan raya. Jadi, kepada semua yang pikir, oh oke, sudah tiba masanya kita menyingkirkan Netanyahu, jangan terlalu cepat. Jadi saya akan akhiri dengan satu perkara terakhir. Salah seorang pemimpin ultra-ortodoks telah mengeluarkan kenyataan mengatakan beliau marah kepada Netanyahu dan pakatan kami dengan Likud sudah berakhir. Likud merujuk kepada Netanyahu, ya. Sudah tentu. Dan saya cuma ingin, saya tersenyum sedikit kerana katakanlah ada pilihan raya dan tiada satu pihak pun mendapat majoriti, betul? Adakah golongan ultra-ortodoks mempunyai pilihan untuk bersama pihak satu lagi dengan pihak tengah kiri yang paling ekstrim mengatakan semua mereka perlu masuk tentera esok dan mereka menentang sebarang kompromi. Dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, saya rasa kompromi adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mendapatkan hasil. Jika tidak, mereka hanya akan bertahan dan anda tidak akan mendapat apa-apa daripada golongan ultra-ortodoks dalam tentera. Dan saya mahu lebih ramai daripada mereka dalam tentera. Tetapi kemudian saya berfikir, dan kita akan akhiri dengan poin ini kerana saya akan bertanya satu soalan. Semua orang yang mahu menyingkirkan Netanyahu, betul? Adakah mereka sanggup memberikan golongan ultra-ortodoks apa sahaja yang mereka mahukan demi mendapatkan majoriti di Knesset untuk menyingkirkan Netanyahu? Dan itu bermakna mereka perlu menelan semua kata-kata mereka selama 2 tahun lepas. Ya, mereka perlu menarik balik semuanya. Dan saya rasa sebab saya bersikap sinis, mereka mungkin benar-benar akan melakukannya. Sebenarnya, ia memang pernah berlaku. Ia pernah berlaku sebelum ini, di mana kumpulan keamanan berkata, baiklah, tidak mengapa, negara Palestina lebih penting daripada semua perkara ini. Kami akan mengalah. Sebenarnya, ayah Lapid, Tammy Lapid, mendiang Tammy Lapid, memang seorang yang berada di tengah-tengah, apa yang awak panggil sebagai centrist. Dan dia memang buat begitu. Dia tiba-tiba berkata, oh, lupakan. Seluruh platform beliau memang berasaskan perkara itu. Dan dia terus melepaskannya begitu sahaja. Tapi begini, saya nak cakap satu perkara. Saya tak tahu sama ada itu akan berlaku. Dan saya tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi saya tahu satu perkara. Jika ada kebuntuan, pihak kiri akan bekerja sama dengan parti-parti Arab sebanyak mungkin. Dan jika begitu, dan jika mereka kata semua orang mesti dikerah masuk tentera, menariknya, mereka tak cakap begitu tentang warga Arab di Israel. Jadi terdapat banyak hipokrasi berlaku di negara ini. Kita tahu itu. Dan saya rasa hipokrasi utama datang dari pihak kiri. Anda mungkin tidak setuju dengan itu. Itu pandangan saya. Dan terutamanya dalam isu-isu ini, saya juga berpendapat dan bukan berdasarkan tinjauan sebab saya biasanya tak percaya pada tinjauan dan ia masih terlalu awal. Saya berpendapat bahwa pihak kanan akan mendapat majority. Dan kita akan lihat. Sudah tentu, saya mungkin benar-benar salah. Dan saya akan akui. Saya akan akui bahwa saya salah apabila pilihan raya berlangsung. Jadi saya akan jawab dengan 2 ayat. Dan saya akan kata, Ruthie, awak kata orang, ahli politik di pihak kiri adalah hipokrit. Dan saya akan kata, semua ahli politik, demi memenuhi agenda masing-masing, kadang-kadang akan memutar belitkan kebenaran dan sangat fleksibel dengan pendirian mereka. Okey, saya faham. Sudah tentu. Tapi kita sambung perbualan ini minggu depan. Tepat sekali. Dan siapa tahu, minggu depan mungkin kita perlu kembali bercakap tentang Iran dan Presiden Trump. Saya menantikan itu. Saya juga.